Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenalang. Antara fokus hari ini, Sarawak memerlukan lebih ramai mereka bentuk chip. Bincang lanjut kita langsung sahaja bersama Vanessa Mering. Silakan. Ya, terima kasih Nurul. Swinburne University of Technology Sarawak Campus diharap untuk meneroka kerjasama strategik dengan Melbourne, Australia dalam disiplin teknologi aero penerbangan. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, dengan pembangunan minyak pesawat SAF, usaha akan diteruskan dengan pembangunan komponen-komponen pesawat. Jadi ini bidang-bidang yang baru. Yang mana mungkin kampus Sarawak juga boleh bekerjasama dengan Melbourne untuk mengeluarkan disiplin yang ada hubung kait dengan aerospace dan juga komponen kapal terbang. Malah, beliau merancang mengadakan lawatan rasmi ke Australia tahun depan bagi melihat sendiri disiplin baharu aero penerbangan itu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari bercakap kepada media selepas majlis graduasi Swinburne University of Technology Sarawak Campus di Pusat Konvensyen Borneo Kuching hari ini. Seramai 284 graduan menerima scroll diploma dan ijazah pada majlis tersebut. Ia melibatkan graduan yang menamatkan program dalam kejuruteraan, komputer, sains serta media dan komunikasi. Sementara itu, menyentuh mengenai PRK Dun Jepak, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mula berteka-teki calon yang akan mempertahankan Dun Jepak. Dedahnya calon yang akan ditampilkan esok merupakan anak watan dan bukan dari kalangan wanita. InsyaAllah mungkin dengarlah esok lusa. Laki ke perempuan tu? Esok lusa. Laki. Laki. Itu. Okey, terima kasih. Mungkin dua lagi yang lokal. Sehingga hari ini, Premier Sarawak masih lagi enggan mendedahkan individu yang akan mempertahankan kerusi yang disandang oleh Allahyarham Datuk Talib Zulkifli yang meninggal dunia pada 15 September lepas. PRK Dun Jepak dijangka akan berlangsung pada 4 November depan. Persatuan Kaum atau Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung diseru membantu kerajaan dalam usaha penyukatan tanah hak adat Bumi Putra NCR di kawasan mereka bagi membantu pemilik tanah memperolehi surat hak milik tanah secara sah. DBNA, ya, Dayak Bidayuh National Association, dia memberi kerjasama kepada kita, membantu kita, dan itu mempercepatkan. Jadi di tempat-tempat lain saya berharapkan, ya, GKK, betul-betul masyarakat di kampung, di rumah panjang memberi kerjasama. Ini adalah kerja berterusan kerajaan. Begitu juga dengan program penyukatan kampung-kampung tradisi. Ini akan kita teruskan dan perlu kerjasama. Dan setelah selesai disukat, kita keluarkan surah hak milik di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Sama, keistimewaannya sama. Tak perlu bayar yuran, tak perlu bayar premium, tempohnya gratuity. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri bagi Kampung Beraya dan Kampung Bulau dan Warta Resop Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri bagi Kampung Bulau dan Kampung Nusah di Miri. Beliau yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Kedua Sarawak memberitahu program pengukuran tanah NCR inisiatif baharu ini akan diteruskan selagi ia diperlukan dan kerajaan menjamin hak rakyat terhadap tanah NCR ini. Beliau menambah setakat 30 September 2023 sebanyak 76,711 lot individu telah berjaya diukur melibatkan kawasan seluas 93,092 hektar atau 230,030 ekar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28,141 lot telah dikeluarkan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri yang berkeluasan 46,962 hektar atau 116,045 ekar.
Pada majlis tersebut, beliau telah menyerahkan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri kepada 91 pemilik tanah dari 3 kampung, iaitu Kampung Beraya, Kampung Bulau dan Kampung Nusah. Sementara itu, Dato' Amarawan Tengah Ali Hassan menyatakan kerajaan negeri berharap agar lebih banyak peruntukan disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan dalam menyokong usaha penanaman padi di Sarawak. Kerajaan Persekutuan diharap mempertimbangkan supaya peruntukan untuk kita nak melaksanakan infrastruktur. Seperti jalan raya, irrigation sistemnya, itu penting. Ya, itu penting. Hanya dengan itu dapat kita bangunkan kawasan-kawasan ini untuk penanaman padi secara sistematik dan menggunakan tingkatkan R&D kita supaya hasilnya, yieldnya itu akan dapat meningkat, dan ini terbukti boleh dilakukan seperti apa yang dibuat pilot project yang dibuat di kawasan Premier itu. Beliau berkata demikian bagi mengulas mengenai kelulusan Kerajaan Persekutuan untuk membangunkan tanah tersebut di Batang Lupar. Dato' Amar Awang Tengah menambah terdapat beberapa lokasi lain yang sesuai untuk penanaman padi seperti gedung, lawas dan limbang. Inisiatif serta dana untuk bidang seni dan kreatif yang diumumkan dalam Pembentangan Belanjawan 2024 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini mencuri tumpuan penggiat seni dan kreatif khususnya di Sarawak. Rata-rata penggiat seni dan kreatif di negeri ini yang ditemui pemberita RTM menyambut baik langkah Kerajaan Persekutuan untuk bekerjasama erat dengan kerajaan negeri memperkasa industri itu di Sarawak dan Sabah. Kamil Salim atau lebih dikenali sebagai Dr. Kamil yang memiliki pengalaman lebih 30 tahun dalam industri seni dan kreatif berpandangan langkah tersebut penting untuk membawa keluar bakat seni dan kreatif ke luar negara agar bakat tersebut tidak hanya di Sarawak. Mengenai dana RM160 juta yang disediakan oleh kerajaan pusat, beliau berharap ia dapat digunakan dengan bijak untuk memastikan warisan seni dan budaya terus dihargai. Saya rasa ini merupakan satu tindakan yang begitu positif yang menunjukkan penghargaan Kerajaan Persekutuan terhadap warisan seni dan budaya yang kaya di Sabah dan Sarawak seperti yang kita ketahui. Tapi bagi pendapat saya, namun yang penting ialah bagaimana peruntukan ini sampai, bagaimana ia dilaksanakan dengan berkesan supaya ia benar-benar dapat sampai kepada orang seni di kedua-dua wilayah ini. Tambahnya, penggiat seni dan kreatif di negeri ini juga diharap dapat mempertingkatkan kualiti penghasilan karya dengan mengambil peluang menggunakan inisiatif yang disediakan oleh kerajaan. Alhamdulillah, kerajaan negeri dan kerajaan pusat ini memberikan satu peruntukan yang bagus, dana yang bagus kepada orang-orang seni. Yang penting kita sendiri lagi lah. Kita sendiri yang perlu usaha. Membuat proposal yang bagus dan usaha jangan cepat berundur. Misalnya kali ini aku hantar reject, buat lagi. Benda ni tak rugi pun, benda free. Sementara itu, penggiat seni dan kreatif Bunyau dan Mujab yang ditemui pemberita menyambut baik kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan negeri. Itu adalah satu langkah yang positif, terutamanya peluang untuk anak-anak seni tempatan di Sarawak ini, terutamanya untuk mengembangkan lagi bakat. Sebab sebelum ni kita hanya berada di satu takuk saja, kita cuma hanya macam mana dia kata ni terselah hanya di Sarawak, dan semoga dengan adanya kerjasama ini dia dapat mengembangkan bakat kita, terutamanya untuk lebih ke level yang lebih tinggi. Dalam Pembentangan Belanjawan 2024 baru-baru ini, kerajaan menyediakan RM160 juta untuk melaksanakan pelbagai inisiatif bagi manfaat penggiat seni. Dewan Undangan Negeri Dun Mambung telah memilih sektor pertanian dan pelancongan untuk dilaksanakan di bawah Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA bagi mempercepatkan pembangunan di kawasan Dun tersebut.
Timbalan Menteri Pengangkutan dan Adun Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil berkata, bagi sektor pertanian, tanaman kopi jenis Librica telah dikenal pasti untuk 2 ladang utama penanaman kopi tersebut. Ia melibatkan kawasan seluas 271 hektar di Emperoh Jambu dan 104 hektar di Bayur. Selain itu, pusat pemproses kopi juga akan diwujudkan di Pusat Pertumbuhan Desa Bayur dengan kos RM8 juta bagi menyokong sektor penanaman kopi tersebut. Tambahnya, bagi sektor pelancongan pula, tumpuan akan diberikan untuk mempromosi dan menaik taraf infrastruktur di lokasi pelancongan menarik sekitar dun tersebut yang memiliki 45 gua, 48 air terjun, sebuah ampangan air dan rumah panjang Anah Rais. Bercakap dalam sidang media selepas menghadiri taklimat GKCDA Dun Mambung di Kuching semalam, beliau menjelaskan 31 projek infrastruktur bernilai RM150 juta juga telah dikenal pasti bagi memacu pelaksanaan sektor pertanian dan pelancongan berkenaan. Projek tersebut akan mula dilaksanakan tahun depan dan 6 agensi telah dipertanggungjawab akan ke lokasi membuat penilaian awal bulan depan. Projek tersebut akan dilaksanakan bagi tahun 2024 hingga 2025. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Silakan. Vanessa Mering, terima kasih atas perincian dari Sarawak itu.